Sejak mencapai kemerdekaan negara pada tahun 1957, negara Malaysia telah memperkenalkan Dasar Pertahanan Negara iaitu DPN bagi mencerminkan hasrat negara untuk mengekalkan kedaulatan dan mempertahankan keselamatan negara. Dalam Dasar Pertahanan Negara DPN, kerajaan telah memperkenalkan beberapa prinsip pertahanan negara, antaranya ialah prinsip pertahanan self-reliance, kerjasama serantau dan bantuan luar. Prinsip pertahanan self-reliance ini bertujuan untuk memastikan Malaysia dapat bergantung pada diri sendiri dalam menghadapi ancaman negara tanpa mengharapkan bantuan daripada negara luar. Sebagai sebuah negara yang baru mencapai kemerdekaan, sudah tentu Malaysia telah menghadapi pelbagai bentuk ancaman keselamatan negara. Hal ini dapat diperkatakan kerana ancaman yang dihadapi oleh Malaysia adalah melibatkan dua bentuk. Yang pertama iaitu ancaman keselamatan dari dalam negara dan yang kedua adalah ancaman keselamatan daripada luar negara. Sebagai contoh, ancaman keselamatan yang berlaku dalam negara ialah konflik etnik, ketidakstabilan politik dan rusuhan kaum. Hal ini telah menjadi faktor yang dapat mempengaruhi Dasar Pertahanan Negara iaitu DPN dilaksanakan. Malahan, ancaman keselamatan dari luar negara pula adalah berlaku persaingan kuasa besar antara Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet yang menyebabkan ketidakstabilan politik, konflik dan peperangan di Asia Tenggara sehingga dapat mempengaruhi aspek pembangunan pertahanan negara. Oleh hal yang demikian, kedua ancaman ini telah menyebabkan Malaysia dapat menyusun strategi dalam memperkukuhkan pembangunan aspek pertahanan dan Dasar Pertahanan Negara DPN. Pada mulanya, Malaysia bergantung kepada Britain untuk pertahanan, tetapi kemudian membangunkan DPN dengan sendiri. Penubuhan Anglo-Malayan Defence Arrangement AMDA pada tahun 1957 dapat membantu Malaysia melindungi keselamatannya daripada ancaman luar. Walau bagaimanapun, percubaan Malaysia untuk mengukuhkan pertahanannya dengan rancangan Dynamo pada tahun 1962 telah ditolak oleh British kerana ia melibatkan kos yang tinggi. Pada tahun 1963, kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia meningkatkan lagi komitmen Malaysia dalam pertahanan dan keselamatan. Konfrontasi Malaysia dengan Indonesia pada tahun 1965 serta pengunduran Singapura juga menimbulkan kebimbangan mengenai pertahanan dan keselamatan. Walaupun Undang-Undang Darurat berakhir pada tahun 1960, Gerakan Parti Komunis Melayu terus menimbulkan ancaman. Pada tahun 1966, Dokumen Panduan Negara DPN diwujudkan untuk mengekalkan kemakmuran, keamanan, kedaulatan dan berkecuali. Pada masa itu, kerajaan Malaysia cuba menghasilkan Kertas Putih Pertahanan KPP sebagai panduan untuk pembangunan pertahanan negara, tetapi usaha ini gagal. Perubahan ketara dalam pembinaan DPN berlaku pada tahun 1968 apabila Britain menaik diri daripada UMDA. Pada masa yang sama, ketidakstabilan politik dan rusuhan kaum pada tahun 1969 mempengaruhi Malaysia untuk membangunkan DPN dan Angkatan Tentera Malaysia iaitu ATM dengan memperkenalkan konsep berdikari iaitu self-reliance. Malaysia sedang berusaha untuk mengurangkan pergantungan kepada negara-negara lain dalam membina keupayaan pertahanan dan meningkatkan keupayaannya dengan sendiri untuk menangani ancaman. Malaysia sedang berusaha untuk membangunkan industri pertahanan domestik, meningkatkan latihan dan kepakaran dan pemantauan keselamatan dalaman. Bagi mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara, Malaysia terus membangun dan memperkukuhkan Dasar Pertahanan Negara dengan pelbagai strategi yang bersesuaian dengan ancaman yang dihadapi dari dalam dan luar negara. Kita teruskan dengan latar belakang DPN. Pada tahun 1945, selepas Perang Dunia Kedua, Asia Tenggara menjadi penting sebagai kawasan strategik bagi dua kuasa besar dunia iaitu Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet yang ingin meluaskan ideologi mereka. Ia telah menyebabkan ancaman konflik serta peperangan. Ia juga mengakibatkan Perang Vietnam dan pemberontakan komunis di dalam negara menurut Nathan 1998. Ketika era Perang Dingin, Malaysia menghadapi campur tangan kuasa besar terhadap Asia Tenggara. Proksi war di Vietnam mengancam keselamatan negara ini. Ancaman komunis merebak ke negara-negara Asia termasuklah Malaysia yang harus menghadapi Parti Komunis Malaya.
Setelah tamat Perang Dingin pada tahun 1991, berlakunya era baru dalam geopolitik antarabangsa. Sistem antarabangsa telah diubah oleh keruntuhan Kesatuan Soviet daripada sistem bipolar ke unipolar yang didominasikan oleh Amerika Syarikat. Ianya juga mengalami kemunculan kuasa baru seperti kuasa India dan Pakistan, Jepun dan Korea Utara, Eropah dan sebagainya yang menyebabkan pengaruh pembentukan dasar politik, ekonomi dan keselamatan menurut Ayub 1995. Ini merupakan gambar raja yang menunjukkan ancaman terhadap keselamatan Malaysia selepas Perang Dingin. Perkembangan Dasar Pertahanan Negara dan Angkatan Tentera Malaysia dipengaruhi oleh dua faktor, iaitu faktor dalaman dan luaran negara. Faktor ancaman luar seperti kestabilan politik serantau dan persaingan kuasa global mempengaruhi pembentukan DPN dan ATM. Faktor dalaman seperti ketidakstabilan politik dalam negara turut mempengaruhi pengembangan kerajaan dan Angkatan Tentera Malaysia. Dasar pertahanan negara pada mulanya bergantung kepada bantuan luar, terutamanya dari Britain, tetapi sejak 1970-an, kerajaan memberi tumpuan kepada dasar mempertahankan diri. Walaupun beberapa percubaan dibuat untuk membangunkan KPP sejak 1960-an dan 1980-an, tapi ianya gagal. DPN telah ditubuhkan oleh kerajaan sebagai asas untuk membangunkan dasar pertahanan negara dan ATM. Prinsip pertahanan berdikari, kerjasama serantau dan bantuan luar menjadi asas pertahanan negara dalam DPN. Konsep pertahanan seperti HARU, Deterrence and Forward Defence turut dijelaskan dalam Dasar Pertahanan Negara. Kerajaan telah menumpukan kepada pertahanan diri sejak 1970-an bagi memastikan negara mencapai kemerdekaan dan mengelak kebergantungan kepada negara lain. Merujuk nota kuliah 4 perspektif pembaruan, kerana dasar pertahanan negara ini memerlukan juru analisis yang beranggapan bahawa maklumat itu ada batasannya dari segi kelengkapan maklumat. Namun, perspektif ini berbeza di mana juru analisis akan cuba bertindak secepat mungkin kerana masalah itu memerlukan tindakan yang segera. Objektif merupakan sesuatu yang khusus yang ingin dicapai. Oleh itu, dasar pertahanan negara yang kukuh amatlah penting untuk memastikan rakyat hidup dengan bebas, aman dan sejahtera. Tanpa pertahanan, negara akan mengalami peperangan dan tidak aman. Objektif yang utama dalam Dasar Pertahanan Negara adalah untuk mengekal, melindungi dan mempertahankan kepentingan negara yang menjadi teras kepada kedaulatan, keutuhan wilayah dan kesejahteraan ekonomi dalam memastikan kelangsungan Malaysia sebagai negara yang berdaulat, aman dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, keperluan satu strategi komprehensif telah dibentuk sebagai prinsip-prinsip asas pertahanan. Prinsip utama dalam strategi ini adalah keupayaan untuk berdikari. Prasyaratnya ialah komitmen yang utuh daripada semua sektor. Bagi masa ini, konsep pertahanan menyeluruh adalah penting untuk melengkapkan keupayaan untuk berdikari. Dasar Pertahanan Negara juga mencerminkan hasrat setiap negara untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan strateginya serta memelihara keselamatan negara. Kepentingan strategi negara merangkumi kepentingan-kepentingan di dalam lingkungan kedaulatan negara, kawasan serantau dan juga global. Kepentingan-kepentingan strategi di dalam lingkungan kedaulatan negara termasuklah wilayah daratan, perairan negara, ruang angkasa, zon ekonomi eksklusif, Selat Melaka, Selat Singapura dan juga jaluran laluan perhubungan laut dan udara yang menghubungkan semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Rantau Asia Tenggara termasuk Kepulauan Andaman dan Laut Cina Selatan merupakan kawasan serantau yang penting kepada Malaysia. Malaysia di tengah-tengah rantau Asia Tenggara ini menjadikan Malaysia berkongsi sempadan darat ataupun laut ataupun kedua-duanya dengan hampir setiap negara anggota ASEAN. Sebarang gangguan kepada keselamatan rantau ini sama ada berbentuk konflik dalaman ataupun luaran rantau akan memberi kesan ke atas negara. Globalisasi melebarkan lagi hubungan dagang, pelaburan dan pemilikan negara ke seluruh dunia.
Justru itu adalah menjadi kepentingan Malaysia untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut dan memastikan keamanan dunia terpelihara. Objektif yang seterusnya adalah untuk memastikan dasar dan sistem pengurusan pertahanan mencapai objektif pertahanan negara di mana semua peralatan, kemudahan, perkhidmatan dan sumber pertahanan diperolehi serta dipertingkat keupayaannya. Objektif yang terakhir adalah untuk memastikan semua jenis perkhidmatan seperti pengurusan aset, pengurusan kewangan dan akaun, sokongan logistik dan pengurusan sumber manusia diuruskan dengan cekap dan memuaskan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan serba sedikit ataupun secara ringkas tentang proses penggubalan dasar pertahanan negara. Menurut Mujah Alpa 1987 dalam Defence Spending in Southeast Asia Malaysia, From the Commonwealth Umbrella to Self-Reliance, perubahan dalam dimensi ancaman keselamatan selepas Perang Dingin 1945 hingga 1991 telah memberikan kesan kepada Malaysia. Walaupun Malaysia telah berusaha untuk meningkatkan pembangunan pertahanan, masih terdapat ketergantungan terhadap strategi lama. Oleh itu, Malaysia perlu melakukan perubahan untuk memastikan perlindungan keselamatannya pada abad ke-21. Sejak tahun 1980-an, strategi pertahanan Malaysia telah beralih menjadi strategi pertahanan sendiri yang dipengaruhi oleh kelemahan dalam strategi yang terlalu bergantung kepada bantuan luar. Tindakan Britain yang menarik diri dari penjajahan AMDA pada tahun 1967 dan reaksi yang terlambat terhadap permohonan Malaysia untuk mendapatkan bantuan setelah peristiwa 13 Mei 1969 telah menimbulkan keraguan di kalangan pemimpin Malaysia terhadap keyakinan Britain dalam menjamin keselamatan Malaysia. Oleh itu, Malaysia telah mengambil pendekatan untuk melaksanakan pembangunan pertahanan secara sendiri. Selepas mencapai kemerdekaan, dasar luar negara DPN yang diterapkan didasarkan pada pendekatan yang digunakan oleh penjajah British, iaitu pendekatan anti-komunis. Pendekatan ini berlandaskan dasar yang diamalkan oleh British antara tahun 1948 hingga 1960, di mana mereka secara aktif berusaha untuk menghapuskan gerakan komunis dengan melaksanakan undang-undang darurat sehingga tahun 1960. Penubuhan agensi pertahanan AMDA pada tahun 1957 juga merupakan satu perjanjian yang menjadi asas sokongan pertahanan British terhadap Tanah Melayu. Dasar pertahanan negara selepas era kemerdekaan Malaysia adalah berteraskan pada pendekatan yang dipengaruhi oleh British dalam menawan gerakan komunis. Pada masa itu, Angkatan Tentera Tanah Melayu telah memberi tumpuan kepada memerangi gerakan komunis melalui pelbagai operasi ketenteraan, termasuk penggunaan undang-undang darurat sehingga tahun 1960. Pada masa yang sama, usaha untuk melindungi keselamatan Tanah Melayu juga diperluas melalui perjanjian pertahanan AMDA pada tahun 1957. Perjanjian ini menunjukkan kesediaan kerajaan Tanah Melayu untuk bekerjasama dengan British dalam menentang gerakan komunis. Keadaan ini telah mempengaruhi kerajaan Persekutuan Tanah Melayu di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman untuk meneruskan pendekatan anti-komunis dan berusaha untuk membanteras pemberontakan komunis di Malaysia secara efisien. Saya akan menerangkan kepentingan dasar pertahanan negara. Dasar pertahanan negara yang pertama ialah membina keupayaan pertahanan secara berdikari. Menurut Norma 1988, kebanyakan negara membangun akan menjadikan pertahanan negara nilai utama dan satu keperluan untuk mengurangkan kebergantungan kepada negara luar. Dengan adanya dasar pertahanan negara akan meningkatkan keselamatan sebuah negara dan tidak sepenuhnya bergantung kepada negara lain, terutamanya jika berlaku krisis dan konflik. Ancaman dan keselamatan terhadap satu negara adalah faktor penting dalam perkembangan industri pertahanan mereka sendiri. Beberapa penganalisis pertahanan menyatakan bahawa tidak ada negara yang memiliki kebebasan mutlak kerana dalam sistem perhubungan antarabangsa biasanya terdapat persepsi ancaman dan krisis yang tidak pasti. Selain itu, salah satu upaya untuk mencapai keselamatan negara adalah dengan meningkatkan aplikasi sains dan teknologi dalam pengeluaran, pemerolehan dan memodernkan aset dan peralatan ketenteraan.
Dengan demikian, persepsi dan etikat ancaman dan lingkungan keselamatan yang tinggi terhadap suatu negara akan mendapat meningkatkan pengembangan teknologi kenderaan. Hal ini menunjukkan bahawa faktor keselamatan sangat penting dengan adanya dasar pertahanan negara dalam sesebuah negara. Kepentingan dasar pertahanan negara yang kedua ialah keutuhan dalam menjaga keselamatan negara. Keselamatan negara sentiasa berkait rapat dengan ancaman terhadap satu negara. Bagi Mazhar Paris 1996, kemajuan teknologi dalam aset dan persenjataan kenderaan dengan memiliki dasar pertahanan sendiri adalah fokus utama kepada sesebuah negara. Dengan adanya dasar pertahanan negara ini dapat menjaga keselamatan negara secara menyeluruh dan dapat mencegah ancaman pengganas yang semakin meningkat. Dan pendatang tanpa izin, aktiviti penyelundupan dadah dan kegiatan jenayah rentas sepadan seperti penyelundupan manusia dan dadah di sebuah negara yang berdaulat. Keperluan kepada aset pertahanan dan keselamatan yang maju dan berteknologi adalah sangat penting. Permintaan untuk pengawasan maritim, darat dan udara semakin meningkat. 7 kategori senjata konvensional utama yang diperlukan adalah kereta kebal, kenderaan kombat berperisai, serta arteri berskala besar, pesawat tempur, helikopter serangan, kapal perang dan peluru berpandu. Aset-aset pertahanan ini memiliki peranan penting dalam menjaga keselamatan nasional, terutama di wilayah sempadan negara dan kawasan pengawasan yang luas dan penuh cabaran. Peralatan keselamatan seperti kamera keselamatan di lapangan terbang, sistem biometrik, sistem pengawasan video dan aset lainnya juga diperlukan untuk mengendalikan dan mengurangi ancaman keselamatan negara, terutama di pintu masuk negara. Pembangunan teknologi juga sangat penting untuk menjaga keselamatan negara dari berbagai pihak, mengingat dengan adanya ancaman yang tidak pasti dan tidak dapat jangka dalam sistem hubungan antarabangsa. Kepentingan yang ketiga ialah kepentingan strategik. Menurut majalah Prajurit 2014, dasar pertahanan negara, kawasan terdekat yang melibatkan kawasan wilayah darat, perairan negara, ruang angkasa, zon ekonomi eksklusif, Selat Melaka dan laluan pintu masuk dan Selat Singapura merupakan saluran laluan perhubungan laut dan udara yang menghubungkan semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Kawasan serantau yang merangkumi rantau Asia Tenggara, Kepulauan Andaman dan Laut Cina Selatan yang daripada supervisi Malaysia sebagai ancaman yang wujud di rantau ini akan memberikan kesan langsung kepada ancaman keselamatan negara, kerana Malaysia adalah negara yang berkongsi negara dan kelautan dengan negara serantau. Manakala di peringkat global, secara ancaman juga memberikan kesan kepada keselamatan Malaysia. Menurut kuliah 2, kepentingan sebuah dasar diwujudkan adalah untuk mengatasi masalah sesebuah negara dan keputusan sesuatu dasar dalam bentuk pilihan dan penyelesaian kepada masalah. Contohnya, jika negara kita diceroboh musuh, kita punya dasar dan undang-undang yang boleh dikenakan kepada penceroboh. Sebuah dasar juga mempunyai sesuatu tindakan yang bertujuan tertentu oleh kerajaan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, seperti untuk menjaga keselamatan negara dan rakyat. Dasar pertahanan negara boleh dikelaskan dalam dasar keselamatan negara kerana dasar ini diwujudkan dalam untuk perpaduan rakyat serta keadaan yang damai dan keselamatan dalam negara. Ia juga melibatkan dasar luar negara dalam menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Bagi bahagian strategi pelaksanaan di bawah dasar pertahanan negara, kami mengenal pasti dasar pertahanan negara menggunakan perspektif strategi serantau. Perspektif strategi serantau ini mengandungi 4 bahagian di bawahnya, iaitu yang pertama adalah faktor keselamatan tradisional, diikuti isu keselamatan bukan tradisional, seterusnya teknologi maklumat ICT dan akhir sekali adalah implikasi yang diambil kira dalam pertahanan. Bagi bahagian pertama yang berada di bawah perspektif strategi serantau adalah faktor keselamatan tradisional. Pertama adalah peranan kuasa-kuasa besar. Pernyataan tersebut telah menggambarkan persepsi Malaysia terhadap hubungan Amerika Syarikat, China dan Jepun dalam konteks perkembangan di rantau Asia Pasifik. Malaysia mengakui peranan penting Amerika Syarikat sebagai kuasa besar yang mempengaruhi strategi dan keadaan serantau. Kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat dipandang sebagai sokongan untuk memupuk keyakinan dan menjaga kepentingan, keselamatan dan ekonomi negara. China juga diakui sebagai kekuatan penting dalam aspek ekonomi dan politik di rantau Asia Tenggara. Malaysia melihat China sebagai sumber yang stabil untuk menjadi kestabilan negara-negara di kawasan tersebut. Seterusnya adalah Asia Timur yang berada di bahagian kedua dalam kategori ini. Isu antara China dan Taiwan dapat mengancam kestabilan di rantau Asia Pasifik. Ketegangan di Selat Taiwan memiliki potensi untuk memburukkan lagi kestabilan serantau. Malaysia menyambut baik setiap pertolongan yang dapat meredakan ketegangan tersebut sambil berharap agar kedua belah pihak terus berupaya mencari penyelesaian yang damai. Selanjutnya adalah bahagian Asia Selatan.
India telah lama bercita-cita untuk memainkan peranan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik. India dan Pakistan keduanya adalah negara pemegang senjata nuklear. Setiap konflik antara keduanya akan mengancam keamanan dan keselamatan di kawasan tersebut. Dan berada di bahagian terakhir adalah Asia Tenggara. Gambaran yang komprehensif mengenai beberapa isu dan hubungan Malaysia dengan negara-negara di rantau Asia Pasifik. Berikut adalah ringkasan daripada pernyataan-pernyataan tersebut. Pertama, tuntutan bertindih di Kepulauan Spratly. Isu ini melibatkan Brunei Darussalam, China, Filipina, Malaysia, Vietnam dan Taiwan. Seterusnya adalah pertikaian maritim yang lain, iaitu seperti Laut Cina Selatan. Ada juga potensi pertikaian di Laut Sulawesi, Selat Melaka dan antara Malaysia dengan negara-negara tetangga. Seterusnya adalah hubungan dengan Indonesia, hubungan dengan Singapura serta hubungan dengan Vietnam. Konflik di selatan Thailand juga menjadi situasi keamanan di mana selatan Thailand menjadi perhatian utama bagi Malaysia. Malaysia menganggapnya sebagai masalah internal Thailand dan siap untuk bekerjasama demi kepentingan bersama dalam rangka memastikan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan tersebut. Kerjasama penyelesaian yang damai dari perselisihan menjadi sangat penting bagi Malaysia untuk menjaga hubungannya dengan negara Thailand. Pergi ke isu keselamatan bukan tradisional, ancaman-ancaman yang tidak berbentuk ketenteraan yang menjadi masalah utama dalam hal keamanan. Ancaman terorisme. Keganasan telah menjadi ancaman jangka panjang terhadap keamanan dan internasional setelah menjadi serangan teroris pada 11 September 2001. Seterusnya adalah hubungan teroris internasional. Jaringan teroris seperti JI masih aktif di Asia Tenggara, termasuk di Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Seterusnya adalah bom bunuh diri. Fenomena bom bunuh diri menjadi bahaya dan ada kemungkinan taktik ini bakal digunakan di negara ini. Negara-negara di Asia Tenggara secara proaktif telah terlibat dalam memerangi terorisme dengan menahan para teroris di bawah Akta Keselamatan Negeri. Keselamatan melintasi. Seterusnya adalah kejahatan melintasi sempadan. Meskipun laporan tentang penculikan dan perompakan bersenjata telah menurun, tetapi masih perlu diberikan perhatian kerana perkara semacam ini dapat terjadi sewaktu-waktu terkait dengan krisis ekonomi. Yang terakhir adalah peredaran dadah. Peredaran dadah secara ilegal adalah salah satu tantangan non-militer yang dihadapi oleh kawasan ini. Kawasan ini merupakan salah satu pusat produksi dadah terbesar di dunia, adalah seperti segitiga emas. Jadi perkara ini dapat kita bendung dengan mempertahankan lagi dasar pertahanan negara di negara kita ini. Pentingnya dominasi informasi dalam menjaga kedaulatan negara dan menghadapi tantangan dalam era informasi. Berikut adalah beberapa poin yang dapat diambil dari pernyataan tersebut. Yang pertama adalah pentingnya penguasaan informasi. Dalam era informasi, penguasaan informasi strategis, operasional dan taktis sangat kritikal dalam menjaga kedaulatan negara. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ICT menjadi penting untuk memastikan dominasi informasi di setiap tingkatan. Keunggulan informasi dapat memperkuat kemampuan pertahanan negara dan melemahkan kemampuan musuh. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur dan aplikasi. Untuk mencapai dominasi informasi, pentingnya untuk membangun infrastruktur yang mendukung operasi berbasis jaringan dengan aplikasi yang komprehensif untuk pengumpulan dan analisis informasi. Pentingnya juga untuk mengembangkan basis data terpusat yang diawasi oleh semua agensi yang terlibat dalam pertahanan negara. Data ini harus dibagi melalui infrastruktur operasi berbasis jaringan. Yang ketiga adalah keperluan keupayaan peran cyber. Untuk menjaga keunggulan dan melindungi sasaran penting negara dari ancaman, penting untuk mengembangkan kemampuan peran cyber. Ini termasuk mencegah penetrasi dan serangan ke jaringan dan sistem komputer pertahanan negara serta kemampuan untuk melancarkan serangan cyber jika diperlukan. Keberadaan keupayaan ini memungkinkan pengumpulan informasi yang lebih luas pada tingkat strategis, operasional dan taktis. Dan yang keempat adalah adaptasi dengan perkembangan teknologi. Penting bagi Angkatan Tentera Malaysia untuk bergerak
sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, terutamanya dalam bidang ICT, mengingat adanya revolusi dalam hal-hal ketenteraan yang mempengaruhi pola perang moden. ATM harus mengadopsi dan memanfaatkan teknologi terkini untuk mempertahankan diri dan menghadapi tantangan yang muncul. Dalam era informasi yang terus berkembang, penguasaan informasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Terdapat beberapa perkara penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan perspektif strategik Malaysia. Berikut adalah poin-poin yang dapat diambil dari pernyataan tersebut. Yang pertama, ancaman konvensional dan ancaman bukan konvensional. Persekitaran strategik serantau berubah dengan adanya ancaman bukan konvensional yang melintasi batas negara. Sewajarnya tindakan pantas dan tepat dilakukan untuk menghadapi ancaman ini secara serentak sama ada bersifat konvensional maupun bukan konvensional. Fleksibiliti dan mobiliti yang tinggi diperlukan untuk memastikan kesiapsiagaan barisan pertahanan negara bagi menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Yang kedua, hubungan regional dan internasional. Jalinan hubungan yang baik dengan negara-negara serantau dan negara lain secara global perlu diteruskan melalui jalinan bilateral dan multilateral. Dukungan dan sokongan penuh terhadap struktur keamanan serantau juga perlu didukung untuk mencegah konflik dan juga permusuhan. Yang ketiga, kesesuaian dengan perkembangan ICT. Seiring perubahan dan perkembangan pesat teknologi, penting untuk kaji semula dan perbaharui asas, budaya dan juga struktur ketenteraan serta teknologi pertahanan. Hal ini supaya Badan Pertahanan Negara dapat dinaik taraf dan dimajukan. Isu-isu keselamatan khususnya era ini lebih ke arah teknologi dan penggodaman data. Dengan adanya pembaharuan dalam teknologi pertahanan negara, isu-isu ini dapat ditangkis dengan mudah dan cekap. Yang keempat, perolehan pertahanan yang mengambil kira perkembangan teknologi. Bagi memperoleh peralatan dan sistem pertahanan yang terbaik dan mengikut perkembangan global, perkembangan teknologi dunia juga perlu diambil kira. Pertimbangan dan pemerhatian dalam aspek perubahan teknologi semasa perlu diberi fokus dan diambil cakna agar kemampuan pertahanan negara terus pesat membangun. Hal ini bagi memastikan peralatan dan jentera pertahanan adalah mengikut peredaran teknologi global. Ia juga bagi membolehkan barisan pertahanan negara dipandang tinggi dan dikagumi oleh negara-negara serantau dan negara-negara yang lainnya. Secara ringkasnya, suatu dasar itu terbentuk kerana adanya isu atau masalah yang diutarakan oleh sebilangan rakyat. Isu yang timbul ini pula tidak dapat diselesaikan oleh kumpulan tersebut asbab terbatasnya kuasa dan juga kemampuan mereka. Maka isu ini akan dirujuk kepada pihak berwajib. Pengubahan satu dasar itu wujud dengan adanya 3 pihak, iaitu aktor yang terdiri daripada ahli parlimen, Perdana Menteri dan juga pihak berjawatan tinggi. Seterusnya, kumpulan berkepentingan iaitu satu pertubuhan yang akan beri pengaruh kepada orang awam berkenaan dasar yang dibentuk. Dan akhir sekali ialah penanggung risiko. Penanggung risiko dikategorikan sebagai sekumpulan masyarakat yang terkesan kerana terbentuknya suatu dasar itu. Dasar pertahanan negara dilihat sebagai satu dasar yang sangat penting kerana ianya menjamin keselamatan, kesejahteraan dan juga kedaulatan negara. Tanpa dasar ini, negara dilihat sebagai satu negara yang tidak berupaya mengatur barisan dan benteng pertahanan daripada ancaman anasir luar dan juga dalam negara. Selain itu, dasar pertahanan negara juga dilihat sebagai satu garis panduan dalam mengatur langkah dan juga gerak kerja bagi memelihara keselamatan negara. Tanpa dasar pertahanan negara ini, maka sukar untuk barisan kepimpinan dan juga barisan pertahanan negara membuat keputusan dan juga pelan penyelesaian isu yang timbul. Berdasarkan kuliah 3, ada dinyatakan bahawa setiap permasalahan adalah unik dan juga dasar awam ini bukanlah satu penyelesaian masalah secara total. Namun, dasar ini menjadi atur cara penyelesaian yang terbaik. Hal ini kerana dasar awam seperti dasar pertahanan negara dijadikan sebagai satu garis panduan kepada masyarakat.
Dasar Pertahanan Negara ini juga berpegang teguh kepada 3 prinsip, iaitu prinsip pertahanan self-reliance, prinsip kerjasama serantau dan juga prinsip bantuan luar. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi tunggak utama Dasar Pertahanan Negara bagi membuktikan kebolehan dan ketegasan pemimpin negara, khususnya Badan Pertahanan, dalam mengurus atur strategi dalam memastikan keselamatan dan juga kedaulatan negara terjamin. Semua pihak haruslah ambil catna dan juga prihatin akan perubahan semasa sosiopolitik negara, khususnya perubahan dan penambahbaikan Dasar Pertahanan Negara. Mengapa? Kerana bagi mengelakkan masyarakat ketinggalan informasi berkenaan pelan strategik Dasar Pertahanan Negara.